apa saja kebajikan. Hanya semata-mata kita kata hadis-hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan kelebihan-kelebihan, ingat kata tu sebagai targhib, nak menggalakkan, nak menseronokkan kita untuk beramal. Jadi minta maaf disebabkan sorok dan juga sekat-sekat batuk, tapi dah hingga banyak lah ni, cuma masih lagi sorok tu tak apa nak clear. InsyaAllah pagi ni secara ringkas, di samping saat gini pun ada program berkhatan. Ayah harap bukan anak, bukan ayah. Takut tukar dengan ayah pula. Kalau orang dulu kata jenis ketegak ni kerat tak habis. Jadi ayah jangan ketegak. Lagi mereka heret kerak pula jenuh. Jadi insyaAllah sebagai ringkasan pada pagi ini, kita sentuh sikitlah berkaitan Isra' dan Mi'raj. Satu peristiwa, satu kisah yang kita selalu ulang-ulang cerita setiap tahun. Tak jemu-jemu kita duk cerita, kita duk buat program sebagai tanda kita mensyukuri nikmat Allah. Sebut selalu. Apatah lagi tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dia kekasih, bukan semata kekasih Allah, tapi dia juga adalah kekasih kita. Nombor satu, lebih daripada mak ayah, lebih daripada ibu bapa, lebih pada anak-anak sendiri. Nombor satu sekali, tak ada lah di dalam hati kecuali Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam saja. Maka jadi tabiat bagi kekasih, jadi tabiat perangai bagi seorang kekasih, dia selalu suka nak menyebut tentang kekasih dia. Sekalipun benda tu orang tahu dah, walaupun perkara tersebut sudah maklum, sudah diketahui oleh orang ramai sekalipun, suka dia nak sebut kerana sebagai tanda gembira, syukur. Sebab kita duk cerita pasal anak kita lah ke orang lain. Orang tahu dah anak kita dapat 9A contoh, tu pun seronok nak cerita ke orang. Anak abang bangganya kita. Kalau dengan anak-anak lagu tu punya bangga, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih kena bangga. Kerana dia adalah Sayyidul Kaunain Wathaqalain. Kita duk nyanyi tu, Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqalain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia penghulu bagi dua kejadian dan dua pemberat bumi. Siapa dia? Manusia dan jin. Dialah ketua, dan dia merupakan afdalul khalqi, selebih-lebih makhluk alal itlaq. Syurga, neraka lebih lagi lah. Lepas tu arash Allah, sidratul muntaha. Bahasa mudah, tak ada makhluk yang lebih mulia daripada Nabi SAW. Arash Allah lebih rendah daripada maqam Nabi Muhammad SAW. Ini besarnya Nabi. Wa rafa'na laka dhikrak, kami angkat sebutan engkau wahai Muhammad. Bila baca tahiyat tak sah tak sebut Nabi. Bila azan tak memadai kalau tak sebut Nabi. Bila masuk Islam tak cukup bila tak sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni besarnya Nabi, lebihnya mulianya Nabi. Dan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah memperzahirkan,
melalui kisah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Satu peristiwa yang menguji iman. Iman, lebih-lebih lagi iman mereka yang baru Islam pada ketika tu. Bukan senang nak percaya kalau Allah tak bagi taufik. Satu perjalanan singkat, walaupun jauh, perjalanan masa tu singkat, tapi perjalanan tu jauh, Allah takdirkan. Ini dia punya fitnah. Lagu mana perjalanan lagu ni dia main uji minda dan iman manusia, sekadar mana kita nak percaya. Dan benda ni dinas di dalam Al-Quran, dinas di dalam hadis. Sekiranya nas, maka jika sekiranya orang mukmin yang mengaku beriman, dia engkar, syok, dia main ragu-ragu 1% ya, dia kata sungguh kau jadi Isra' Mi'raj tu tahan kira lagi. Kalau dia ada masalah keraguan sikit, tapi tak fasik lah. Adapun Isra' hak tu ijma' ulama, dia main 1% keraguan, kafir atas ijma' ulama, kerana dia riwayat yang mutawatirah. Bahkan sebut dalam Quran salah satu riwayat mutawatirah yang siapa ingkar jadi murtad. Jadi ini besar nak isyarat kata kalau siapa tak percaya, bahaya. Kerana benda ni atas kekuasaan Allah, seolah-olahnya kita menafikan kekuasaan Allah. Ni Isra' Mi'raj, dia main, dia uji manusia, dia uji orang hak baru beriman masa tu. Ada yang terduduk bila Nabi cerita, semalam aku diperjalankan daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Dengar kepada sebahagian penduduk Mekah, musyrikin Mekah, ada yang bersorak. Bersorak. Dia kata Muhammad tak betul dah, Muhammad gila apa kata. Ada hak gelak kuki habis dah. Perjalanan 2-3 bulan maksud nisbah masa tu, tapi Nabi tempuh tak sampai 1 malam. Ada hak baru nak masuk Islam, cancel. Ada yang baru masuk Islam, tepuk dahi, kepuk, terduduk atas lantai. Alah, jadi lagu ni pula dah Muhammad. Tengok. Ni. Tapi dibuktikan melalui mukjizat. Bila ditanyakan tentang keadaan Masjidil Aqsa, belah mana pintu, pintu dia belah matahari naik ke, matahari jatuh ke, tiang dia lagu mana, dinding ke apa ke, pendek kata sifat bagi apa, sifat bagi Masjidil Aqsa. Nabi cerita satu dia boleh cerita. Pelik mereka ni, betul pelik ni. Mereka dah tak percaya, nak cari jalan lah. Lepas tu Nabi SAW cerita pula satu rombongan pedagang yang hak kembali daripada sana, cerita tentang kisah unta hak kata sesat dan juga bilangan unta. Bermakna Nabi buat sungguh perjalanan malam tu. Atas pendapat masyhur 27 Rajab, 9 tahun 8 bulan 11 hari selepas daripada diangkat jadi Nabi Rasul, tahun ke-10 Hijrah, 2 tahun lebih kurang sebelum berlakunya hijrah Nabi SAW. Bila Nabi cerita satu-satu, mereka kata apa? Ni tak ada apa dah, ni sihir daripada Muhammad. Maka sebab tu kita baca ayat tadi tu. Allah kata dalam surah Al-An'am, "Lau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin", kalaulah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang bertulis pada kertas. Zaman tu wahyu turun, ingat saja. Lepas pada tu sahabatlah duk tulis. Nabi larang puak-puak sahabat tulis hadis kerana takut bercampur dengan Quran.
Tapi secara umum turun Quran, baca, ingat, masuk dalam dada. Takat tu ya zaman dulu. Lepas pada tu Allah kata puak-puak musyrikin ni, kalau kami buat turun Quran kepada kamu dalam keadaan bertulis atas kertas, lalu depa puak musyrikin ni depa pegang sendiri dengan tangan depa, nescaya orang kafir tu kata apa? Ini tak lain dah melainkan hanyalah sihir yang nyata terang. Maknanya depa tak mau pun beriman, walaupun nyata sekalipun keadaan benarnya Quran. Hak ni yang berlaku. Ujian, sedih hati tak usah duk kira bila umat dia tolak. Padahal sifat Nabi tu mukjizat dah. Tak gaduh cerita tentang apa bok bercakap, batu bercakap, pokok kurma keluar daripada tanah jalan pi depan Nabi hormat. Tak gaduh cerita belah bulan, nampak habis, pakat nampak habis kata bulan terbelah. Tapi ulama sebut tengok di sifat Nabi saja ya. Tengok di panggil dia saja dah cukup dah nak buktikan kata inilah selebih-lebih mukjizat. Ni sebab orang tak beriman bagi dia tak cukup dia kena duduk, dia nak tengok bulan terbelah, dia nak tengok orang kata apa pokok kurma terkelak lah. Kalau kamu betul kamu panggil pokok kurma tu, dia nak tengok batu cakap, dok cakap, nak boleh berjalan atas angin contoh. Dia nak tengok benda pelik lagu tu baru dia nak beriman. Ni hak berlaku zaman dulu. Jadi puak-puak musyrikin depa tolak, depa tak percaya, depa tak beriman. Mai keraguan dalam hati depa dan depa ajak orang lain nak meragukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya depa bicari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Depa bicari Abu Bakar bagi tahu tentang kalau bahasa kita kata Muhammad dia duk cerita ke orang kata semalam dia pergi Baitul Maqdis, pagi ni tak ada cerah sampai dah sini. Sungguh kau Muhammad yang kata? Ya. Jawab Abu Bakar, in kana qala dhalika, jika adalah Muhammad yang berkata demikian tu, faqad sadaqa, maka sungguh benar ia. Ni Abu Bakar. Inilah usaddiqannahu, sungguhnya aku sungguh membenarkan akan Nabi, akan Muhammad ni, ala ab'ada min zalika, atas yang lebih jauh daripada ni. Semua riwayat kata Abu Bakar kata apa? Depa macam cerita Muhammad cerita semalam dia pergi Masjidil Aqsa, pagi ni balik sini. Betul ke Muhammad kata? Ya betul. Kalau betul lah keluar daripada Muhammad perkataan demikian itu, bukan setakat kata Masjid Aqsa, dia bagi tahu keluar daripada langit sana, aku percaya. Padahal masa tu tak ni lagi. Abu Bakar pun dia tak tahu lagi kata Nabi naik sampai Sidratul Muntaha. Bila taulah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuatnya iman Abu Bakar, maka Allah bagi darjat pangkat kepada dia As-Siddiq, orang yang sangat membenarkan. Ni gelaran payah ni, nak dapat susah gelaran ni. Ni dia panggil perjalanan yang uji iman. Jangan duk ingat uji zaman dulu saja, zaman kita pun uji juga. Dah hati kita nak kata ke mana, nak percaya ke tak hati kita. Cuma kadang-kadang orang hati fikir dia boleh percaya, tak ada pelik pun. Tengoklah ni Mekah berapa ribu kilometer duk ada. Tapi ingat dalam 7-8 jam sampai. Tu hak ciptaan makhluk. Tu kapal terbang ke jet ke hak makhluk buat. Ni pencipta Khalik yang memperjalankan hamba dia sendiri. Dan nak pelik pok, nak pelik pok, ingat kata dalam Allah ni bukan kita saja hidup, makhluk lain pun hidup.
Di antaranya hak Allah ambil kenderaan yang bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Buraq. Buraq. Nabi cerita bila dia mai tu, dia pobah dada perut belaga atas bumi. Naik sekali pak dia langkah sejauh mata memandang. Tak ada jet nak laju pada tu baliknya. Pasal tak ada pasal. Selagi satu langkah sejauh mata memandang, oi cepat. Ni peristiwa Isra' Mi'raj ni, dia panggil satu sumber kekuatan iman nisbah orang beriman, satu sebab daripada kekufuran nisbah orang yang kurang ataupun tak ada iman. Dia jadi nak balik ke engkar. Berlaku atas khilaf setengah 27 Rajab. Kata setengah bulan Ramadan. Ada pendapat yang kata berlakunya Isra' Mi'raj bulan Rabiul Awal. Ada 3-4 pendapat. Bukan ijma' atas 27. Cuma pendapat yang masyhur 27 Rajab. Tu pendapat yang masyhur. Lepas pada tu bilanya berlaku peristiwa Isra' Mi'raj, hak masyhur dalam kisah yang kita makruf, berlaku setelah kewafatan dua tonggak utama. Siapa dia? Pertama Abu Talib, yang kedua Sayyidatina Khadijah. Abu Talib cabut pedang. Siapa nak entang anak saudara aku, siapa nak lawan anak saudara aku, dia kena langkah mayat aku dulu. Tengok hak kisah tak kala dia pun mahabak ke Abu Talib. Hampir pesan kepada anak saudara hang, jangan dia duk sebarkan dakwah Islam dia tu. Jangan, kami tak izin. Kalau dia nak perempuan bagi tahu, kami nak cari perempuan bagi ramai hak segak-segak. Bukan hak uduh-uduh ke apa dak, betul-betul segak. Untuk dia, perempuan tu kami sedia untuk dia. Kalau dia nak harta benda, kami akan kumpulkan semua harta benda kami ni, sehingga tak ada dah manusia yang lebih kaya daripada dia di kota Mekah ni. Abu Talib pergi sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila bagi tahu Nabi Muhammad, Nabi kata la wada'a syamsa fil yamin fil yamini wal qamara fil yasari. Kalau dah diletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, nescaya aku takkan tinggal urusan agama, dakwah agama Allah ni. Sama ada aku mati ataupun dakwah ni sebab aku tak kira, aku tak tinggal. Aku tak tinggal. Abu Talib kata, hai anak saudara aku, buatlah, sebarkanlah. Tak nak puak. Abu Talib dia pergi bentang diri depan puak musyrikin. Siapa-siapa nak ganggu Muhammad, langkah mayat aku dulu. Puak menakan lagu ni tak jumpa dah. Hak puak menakan lah, dia perbalah hak nak menakan lagi ada. Ada. Jenis puak menakan balah hak nak menakan. Betul bersaka dia balah. Betul bersaka nak menakan dia balah. Abang dia ke adik dia mati, hak balik abang adik dia tu ada anak jantan, ada anak perempuan. Anak perempuan tak apalah, cuma anak jantan tu dia jadi manik, menegah daripada puak saudara makan bersaka, dia tak boleh makan. Yang boleh makan tu hak ada bahagian kerabat. Siapa dia tu? Anak perempuan, anak lelaki, ibu, bapa, suami atau isteri. Hak tu ya. Kau mana puak menakan, mana ada bahagian. Tapi bila mati dia beradik dia balah boleh. Tengok. Zaman lah tak, zaman lah boleh makan bersaka. Tu puak menakan zaman lah. Tapi tak semualah. Saya kata kampung lah. Dah, hak puak menakan kok ni bagus-bagus. Puak menakan kok belah Zimbabwe pun tu. Ni Abu Talib bentang tengkok nak berkeli dengan apa, tak nak masalah, bunuh aku bunuh. Apa nak kacau dia, apa langkah mayat, asalkan aku mati dulu, berapa boleh ganggu dia. Tak jumpa dah. Yang kedua tonggak utama Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Tu sumber ekonomi, tu sumber kekuatan, ni sumber ekonomi. Habis
Bukan bukan harta Khadijah radhiyallahu anha habis guna untuk Islam, habis guna. Lagu tu juga bab infak fi sabilillah, nak jumpa lawan lagu tu tak ada dah. Hak asal 2/3 kekayaan kota Mekah milik Khadijah. Kita kaya gimana lah, kaya dalam kampung ni ya, dalam daerah tak lepi dah, sentiasa ada orang paling kaya. Khadijah dalam kota Mekah dia kaya sungguh dia. Ya, tapi habis licin. Kita boleh buat tabung Jumaat RM10 tu pun lah gede-gede kan. Oh dia sampai dia wasiat untuk dijadikan tulang dia sebagai titik untuk jadi jembatan untuk Nabi sambung dakwah. Mana ada orang pesan lagu tu? Dia ada pesan, wahai suamiku, wahai Rasulullah, kalau lepas aku mati ni tak ada jambatan nak kamu melintas sungai menyebarkan dakwah, ambil tulang aku, gali kubur aku, ambil tulang aku buat jambatan. Tengok, nak bagi tahu kata Allah, hati serah bulat sungguh dengan iman. Mati dua orang ni, isteri hak baik, suami letih-letih kot luak dakwah, kena baling batu. Ummul Jamil, suami isteri pada Abu Jahal, Abu Lahab, suami isteri pada Abu Lahab. Tengok lagu mana orang kata apa, bila dia galah pohon berduri, ranting berduri pergi bentang dalam pasir supaya Nabi pijak berdarah habis kaki. Lah kali mati dengan beg yang dia bawa tu lah, terlekat di tengkok, mati dekat akhirat. Dia antara perempuan yang menanggung bahan api neraka untuk dibakar kepada ahli neraka, dan dia sendiri kena bakar. Allah, tengok balik sakit letih-letih lagu tu, siapa nak pujuk? Isteri nak. Isteri pula bukan anak. Kalau tak apalah, dia isteri dia senang. Dia kata, bukan tengah kaya, tengah susah. Fatimah Zahra menyusu, yang keluar bukan susu, darah keluar daripada buah dada kerana tak adanya makanan. Susah ya, susah. Tengok, tapi bila Rasulullah balik, dia tenangkan Rasulullah, bagi sedar Rasulullah, selesa dia ingat kata Allah, teruklah laki aku berdakwah. Apa kita lah muslimat kot ni, orang betul laki balik dah buat pendang. Sialah piluk bala, sialah bang penat buat benang. Tak hilang penat main ke ujung. Kalau benang jadi elok, trik ni boleh seorang dua tak apa dah. Baru tu laki nak hilang penat, dia buat syarat dah. Gelamah pun tak apa dah. 1,000, 3,000, 4,000 tu tak apa dah bang. Agak musim ni dia tak tahu musim ni kena padi, kena penyakit lembak. Sakit kepala tu laki, contoh je lah. Tengok Khadijah tak ada dah perempuan lagu dia, Khadijatul Kubra, isteri solehah sungguh dia. Nabi balik tenang, susah dia sakit ke mana pun, ingat ke dakwah Rasulullah lebih teruk, tahan dia, sabar. Ingat pada syurga, sabar. Mati Khadijah radhiyallahu anha, sedih hati Nabi. Bila sedih itulah salah satu cara Allah memujuk, Allah hadiahkan Isra' dan Mi'raj, perjalanan agung, perjalanan mulia tak pernah dilalui oleh mana-mana Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam. Berjalan daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, naik ke sampai Sidratul Muntaha dalam keadaan roh dan jasad. Bukan mimpi, bukan dengan berangan, bukan dengan duk mamun lagu tu dah. Naik betul, tubuh betul, jisim betul. Tengok. Ambil ibadat yang paling besar juga ialah sembahyang. Tak ambil di bumi, nak ambil di langit. Ulama sebut kata sebab apa solat diambil di langit. Sebahagian ulama kata Allah mengisyaratkan seseorang yang dia nak hati dia sampai ke hadrat Allah, nak berasa Tuhan sungguh, adalah melalui sembahyang.
Amalan lain susah. Amalan yang paling mudah kita nak naik ke Tuhan. Bahasa mudah betul lah, naik ke Tuhan. Maksudnya kita nak sampai ke Tuhan, nak berasa Tuhan, nak terbuka hijab hati kita dengan Allah. Amalan paling besar ialah dengan sembahyang. Sebab pada kata solatlah penghubung kita dengan Allah. Tu dia. Hebat sembahyang ni. Rugilah kalau tak sembahyang, letih. Tak ada hubungan hak paling kukuh mereka dengan sembahyang. Naik ke Sidratul Muntaha, lepas daripada langit ketujuh, jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, duduk bersandar di Baitul Ma'mur. Setiap hari 70,000 malaikat main tawaf. Daripada 70,000 malaikat tawaf, mereka keluar daripada Baitul Ma'mur, satu pun tak pernah masuk balik sehingga hari kiamat. Tu nak abang banyaknya, ramainya malaikat Allah Ta'ala. Ramai malaikat Allah, ramai. Kita tiap-tiap tu boleh pergi tawaf Baitul Kaabah tu, Baitullah Al-Haram Kaabah, tiap-tiap tu boleh pergi. Malaikat tak boleh tiap-tiap tu. Dia sekali ya semua hidup dia. Sebab terlalu ramai, tukar-tukar 70,000 tawaf. Sekali masuk takkan masuk dah. Langit yang ke-6 Nabi Musa alaihissalam, tempat berlakunya pujukan supaya Nabi kembali untuk minta tawaran supaya dikurangkan kewajipan sembahyang. Tengok. Sebab apa Nabi Musa bukan Nabi Ibrahim, sedangkan Nabi Ibrahim langit ketujuh, turun daripada atas tu jumpa Nabi Ibrahim dulu. Kerana ulama kata mengisyarat kepada satunya zaman Nabi Musa antara umat yang paling ramai. Yang kedua, kerana zaman Nabi Musa banyaknya syariat, undang-undang, maka Nabi Musa dia lebih berpengalaman. Dia lebih berpengalaman berbanding dengan Nabi Ibrahim AS. Sama mulia tapi pengalaman banyak Musa. Lepas pada tu, bila dapat 50 kewajipan sembahyang, Musa kata baliklah, naiklah atas balik. Kamu mintalah munajat pada Allah supaya dikurangkan sembahyang, kerana umat kamu tak mampu. Aku pernah cuba ke atas umat aku, maka umat aku kucundang. Umat kamu lebih lemah lagi. Balik, minta 9 kali tak? Ulang alik sampai yang tinggal 5 waktu. Allah kata, wahai Muhammad, aku jadikan solat bagi umat kamu tu 5 waktu. Setiap satu pahalanya diganda 10, seumpama solat 50 kali juga satu hari. Dan aku bagi pada umat kamu ni, tak kala mereka niat nak buat kebajikan, diberikan satu pahala. Apabila mereka tunaikan niat kebajikan mereka, dapat 10 pahala. Dan apabila mereka berniat nak buat kejahatan, aku tak jatuhkan dosa. Tapi bila mereka buat, aku jadikan mereka satu dosa. Turun Nabi, jumpa Nabi Musa. Nabi Musa pujuk, balik, minta lagi, kurang lagi. Nak tinggal berapa? Musa, sekarang kita lah bahasa kampung kita. Musa, aku ni malu dah ni. Daripada 50 tinggal 5 ish. Aku malu dah nak minta. Tengoklah. Maka kekallah di atas 5 waktu. 5 tu pun Allah lihatlah nak buat nak lihat. Bukannya Tuhan letak syarat bila angkat takbir, belah kanan kena ada 5 ketui batak, belah kiri kena 5 ketui batak. Sungguh kalau lagu tu berat, sungguh sembahyang ni kosong. Tu pun sunat dia. Mai orang penyegas, Allah. Aduh. Allah Akbar. Sah tak? Sah. Kerana mengangkat tangan sunat bukan wajib. Nak letak tangan kanan kiri tu sangat kerah tu. Boleh? Habis menyegan tu, duduk berdiri kerah. Kita tengok datang dia buat sengat lama agak berdiri. Pergi dekat-dekat dengar bunyi Ar-Rahmanir-Rahim. Tuhan mayang ni. Tangan duduk kerah kiri kanan. Rokok pun tak bergerak tangan, cuma tunduk je. Hoi, kata sakah ni. Ni bapak penyegan bin segala penyegan. Walaupun sunat letak tangan atas lutut dia masa rokok, tapi penyegan sungguh. Nak habaknya sembahyang mudah, tapi dia mudah susah bukan duduk di mana?
di riang, di tenaga, dia duduk di kuatnya iman. Sebab tu kali kita tengok masjid ramai orang tua. Orang tua ni kenapa anak 40 ke atas. Dalam kaedah nak panggil orang tua, man balagha al-arba' man jawazal arba'in, ataupun orang yang melepasi 40, panggil orang tua. Hampa pergi Mekah Madinah, Pak Arab panggil ya Syekh, jangan perasan kata dia ingat kita tu guru. Kita pakai sorban kau jubah kau Pak Arab, ya Syekh. Kita dia ingat aku ulama apa? Bukan dia ingat hang ulama, dia berhenti lah. Dia tengok dia, weh orang tua. Bahasa kampung kita panggil pak cik. Oh, boleh ingat tu guru Pak Syekh. Pada bahasa orang yang lepas umur 40 kita panggil orang tua. Hak muda bawah 40. Jadi walik kita tengok hak balik tua ni ramai. Hak muda lepas mana? Ni hak pakak nak bersunat lagi. Berapa orang bersunat lagi ni? 35 orang. 3 orang. 35 orang. 35 orang ni kalau lepas ni, lepas sunat, tengok lagi setahun 2 tahun kalau tak sabit dengan kelas mengaji malam lah. Kalau ada kelas mengaji malam cerita lain, ada cerita lain lah, pergi kelas mengaji tak. Kalau tak pergi kelas mengaji pun tengoklah masjid ada ke tak. Tak ada pun kadang-kadang. Tahun depan 35 lagi sunat. Lepas-lepas sunat dia tinggal dia punya baki dia hilang. Hak baki tu tinggal masjid. Kulub tu lah, dia kerak kulub tinggal masjid, dia tak payah masjid. Ni bila nak main tu umur 30 40 dok pun tak nak nikah nanti main. Jangan lagu tu, jangan. Perpindahan Nabi masjid ke masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ni ulama isyarat apa ni? Sampai Masjidil Aqsa solat 2 rakaat, turun puak Nabi Rasul duduk belakang Nabi, nak isyarat daripada kesatuan agama. Agama Allah tidak berbilang, satu ya. Dalil dia puak Nabi semua solat di belakang Nabi. Nabi-nabi lain pun dia semua adalah Islam. Sebab apa? Ibrah masjid ke masjid nak isyarat hubungan kita dengan Allah dan Nabi dibesar dibina pada masjid, tempat sembahyang ataupun surau. Maksudnya masjid ni tempat solat, surau dan masjid tu tempat nak bina hubungan kita dengan Allah. Sebab tu tak buat perjalanan secara rumah Nabi pergi ke masjid ataupun rumah Nabi turun naik ke langit, tak buat lagu tu. Tapi buat Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, baru naik atas. Ya. Ni ulama sebut nak isyarat hubungan kita dengan Allah, tempat besar nak bina dia di masjid. Tapi tak main masjid. Habis ya, kita tak ada bina hubungan. Solat tak ada khusyuk, ngaji tak lah. Ni satu masalah. Jadi insya-Allah tu secara lebih kurang. Sebab saat ini ada program khatam pula saat ini, tu sekadar kemampuan dululah, kerana mengikut masa tu jadi kekangan masa insya-Allah. Walaupun seketika, mudah-mudahan sedikit nasihat tadi ini dan juga beberapa peringatan boleh kita ambil yang tiba. Cakap tu dululah pagi ni. Minta maaf kerana suara yang tak jelas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina muslimina wal muslimat wal muallimina wal muallimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.